Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini dapat lagi kita meneruskan kuliah maghrib kita secara online, di mana kita akan menyambung muzakarah kita menerusi kitab Muniyatul Musalli pada halaman yang ke-10. Pada kitab Muniyatul Musalli pada halaman yang ke-10 pada malam ini, di mana sidang penonton, begitu jugalah jamaah-jamaah daripada surau kita, Surau An-Nur Bandar Puteri, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaliannya. Kita masih lagi pada perbicaraan berkaitan dengan sunat-sunat hai'ah di dalam sembahyang. Yang mana kita maklum, sunat hai'ah di dalam sembahyang ini amat-amat banyak. Hingga dibilangkan oleh para ulama beratus-ratus banyaknya. Banyak sungguh. Yang mana lain daripada rukun sembahyang yang 13. Lain daripada sunat aba'ah yang telah kita bicara. Semuanya kelakuan yang kita lakukan di dalam sembahyang itu dinamakan sunat hai'ah. Tu sunat hai'ah ni banyak. Lain daripada rukun 13, lain daripada maknanya daripada sunat aba'at. Maka itulah kelakuan sembahyang yang dinamakan dengan sunat hai'ah. Maka muslimin, muslimat, sidang penonton, jemaah surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nak menyambung lagi pada malam ini, di mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya, dan setengah daripada sunat hai'ah lagi. Amat banyak tu. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak tu, setengah daripadanya, sebahagian daripadanya lagi yang kita nak bincang pada malam ini, iaitulah sunat dibaca. Yakni disunat dibaca sama ada orang yang menjadi imam ataupun makmum, sembahyang sendiri ataupun berjemaah, tak kira lah. Sunat dibaca antara dua sujud, yakni di celah-celah antara dua sujud. Sujud yang pertama, bangkit, situ. Di antara celah-celah dua sujud tu, ketika mana kita duduk antara dua sujud tu, sunat dibaca. Baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tu kalau anni, kalau kira-kira apa ni tulisannya ada sabdulah. Nun tu satu.
Baik, sunat kita baca di antara celah-celah tu. Antara celah-celah dua sujud. Yang ni ketika mana kita duduk antara dua sujud, sunat kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini sunat. Sunat hayah. Tak baca pun solat kita sah, tapi tak sempurna. Kerana kita tidak menghiaskan dia dengan sunat hayah. Ini di antaranya membaca, ketika itu membaca doa. Apa doanya? Ini Rabbighfirli. Tuhanku, ighfirli, ampunilah olehmu akan daku ya Allah. Yani engkau ampunlah aku ya Allah. Yani daripada segala dosa-dosaku. Dosa besar kah? Dosa kecil kah? Engkau ampunlah ya Allah. Itu doa kita di dalam duduk antara dua sujud. Ya Allah, ighfirli, ampunilah engkau akan dosa-dosaku. Sama ada dosa tu dosa besar, ataupun dosa tu dosa kecil. Dosa tu yang zahir, ataupun yang batin, hak dalam hati kita, terletah begitu, mari perasaan hak tak baik. Ikutlah. Sama ada hak luar, ataupun hak dalam, besar ataupun kecil. Ampunlah ya Allah secara umumnya. Atau kita berdoa kepada Allah. Atau Rabbighfirli warhamni, ya Allah. Maknanya engkau kasihanilah aku ya Allah. Engkau rahmatilah aku ya Allah. Mu kasihlah pada aku ya Allah. Mu rahmatilah aku ya Allah. Wajburni, ya Allah. Engkau tampallah, engkau tempellah akan segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diriku. Atau wajburni, engkau tempellah ya Allah. Kekurangan-kekurangan yang ada pada diri aku ni, mu tapah-tapah, mu tempel dia supaya jadi sempurna diri aku ni. Wajburni ya Allah, tempellah segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diriku. Warzuqni, Tuhanku, warzuqni, engkau rezekikanlah akan daku ya Allah. Sama ada engkau rezekikan di sini, yang kita doa kepada Allah, rezeki yang ruhani ataupun rezeki jasmani. Rezeki jasmani, minum, pakai, makan dan sebagainya. Rezeki rohani daripada ilmunya, ma'rifatnya dan sebagainya. Engkau rezekilah kepada aku ya Allah. Wahdini, engkau hidayahlah kepada aku ya Allah. Engkau beri petunjuklah kepada aku ya Allah. Beri petunjuk pada aku ya Allah. Wa'afini, memaaflah aku ya Allah. Beri selamatlah aku ya Allah. Yakni beri selamat di dunia ataupun di akhirat. Beri selamat ya Allah. Wa'fu anni, memaaflah aku, Tuhanku. Ni dia panggil makna daripada doa tu. Kita duk berdoa tu lah dalam bahasa Arab tu. Tu doa pada Allah di dalam duduk antara dua sujud tu dengan doa tersebut. Yang maksud daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu zikir dia. Baik. Dan setengah daripada sunat hayah lagi yang amat banyak tu. Sunat membaca doa. Sunat baca doa. Bila ni sunat baca doa ni? Hak tadi sunat kita baca ketika mana duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian masuk lagi daripada sunat-sunat hayah yang banyak tu. Di antaranya lagi sunat membaca. Baca apa? Baca doa. Bila baca doa ni, kemudian daripada tasyahud dan selawat. Lepas daripada kita baca tasyahud, lepas daripada kita selawat hak rukun tu. Hak selawat pada Nabi, kepada ahli keluarga Nabi Al. Selepas daripada kita baca tasyahud, lepas daripada kita selawat tu, sunat kita baca doa pada tasyahud akhir. Sunat kita baca doa kemudian daripada tasyahud dan selawat ni hak pada tasyahud akhir. Sunat kita baca doa situ. Hak selepas daripada tasyahud akhir. Lepas daripada kita baca tasyahud akhir, lepas kita baca selawat kepada Nabi, kepada ahli keluarga Nabi tu. Dengan selawat Ibrahimiyah tu lah. Apa ni?
innaka hamidum majid. Hak galiknya gitulah. Kemudian lepas dari selesai baca hak ni, sunat kita baca. Di celah-celahnya ada sunat ab'ad di situ sebelum daripada salam. Iaitu apa ni, sunat hai'ah. Ada sunat hai'ah di sana. Sebelum daripada salam, selepas kita baca tasyahud akhir. Mana? Iaitulah hak sunat kita baca ni. Sebelum daripada salam, selesai daripada tasyahud akhir, iaitulah Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddamu kat sini ni. Silap pada baris tu. Muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ikutlah sampai situ. Wa ala dinik. Dalam kitab kita ni ala dinik. Sampai situ. Baik. Maka ketika mana kita selesai daripada memberi salam, selesai daripada kita memberi salam, ketika mana selesai kita membaca tasyahud, minta maaf, lepas daripada kita membaca tasyahud akhir, sebelum kita nak beri salam, makna kata kat galik, innaka hamidum majid. Lepas daripada tu, sunat kita baca doa. Sunat baca. Doa mana? Doa dengan apa-apa doa sekalipun sunat. Sunat kita baca dengan apa-apa doa sekalipun. Kerana Nabi SAW bersabda di dalam sepotong hadis, maknanya engkau bacalah dengan apa-apa doa pada ketika mana selepas kamu membaca tasyahud sebelum daripada memberi salam. Bacalah. Maka di sana doa apa? Maka ulama mengatakan yang afdal doa yang maksur. Doa yang maksur sama ada diambil daripada Quran yang tercatat di dalam doa-doa yang ada di dalam Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut dengan doa mana sekalipun, itu yang afdal. Ataupun dengan apa-apa doa yang Nabi tidak ajar sekalipun, ikutlah. Doa nak suruh dapat isteri yang baik, anak lelaki, anak perempuan contohnya. Anak jadi soleh, solehah, dapat isteri yang cantik umpamanya, doa. Tak dapat, tak reti dalam bahasa Arab, doa dalam hati. Jangan dalam bahasa Melayu, batas sembahyang kita. Di dalam hatilah, kalau tak pandai dalam bahasa Arab. Ikut dengan doa-doa apa sekalipun. Tapi yang afdal daripada doa yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana di antaranya doa di dalam Al-Quran? Rabbana atina fid dunya hasanah hingga akhir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana hingga akhir. Itu doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Doa selesai daripada kita membaca tasyahud akhir, sebelum daripada nak beri salam, sebelum beri salam tu, doa dulu kat situ. Di antara tempat yang mustajab dan di antara tempat yang Nabi SAW suruh sarankan kita, perintahkan kepada kita supaya kita berdoa di sana. Doalah. Tak apa panjang, kerana di sana rukun panjang. Pada duduk tahiyat ni, duduk tahiyat akhir ni ialah rukun yang panjang. Maka banyakkan doa di sana. Berperbanyakkan doa pada ketika mana selesai daripada kita membaca tasyahud akhir, sebelum kita memberi salam, di celah-celah adanya sunat hai'ah. Perbanyakkan doa dengan apa-apa doa sekalipun. Akan tetapi terdapat doa-doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, adapun di dalam kitab ni, doa yang diajar oleh Rasulullah
doa yang dibaca oleh Rasulullah dengan beberapa riwayat yang telah digabung dah ni. Dalam kitab kita ni, doa ni beberapa doa yang telah digabungkan oleh ulama kita, oleh Syekh Daud, yang berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi berdoa dengan doa ni. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Ada satu lagi. Wa min azabi jahannam. Kemudian wa fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil masihid dajjal. Itu 4 doa ni didoakan, yang didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadisnya Nabi bersabda, "Iza faragha ahadukum minat tashahhudil akhir." Apabila kamu selesai daripada membaca tasyahud akhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sebelum daripada kamu memberi salam, falyata'awwazu billah, memintalah kepada Allah, minta perlindungan, min daripada 3 perkara, daripada 4 perkara. Mana? Min azabi jahannam, daripada azab api neraka, wa min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada meminta berlindung daripada fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarril masihid dajjal, dan kamu minta berlindung daripada kejahatan al-masihid dajjal. Kamu minta berlindung daripadanya, daripada 4 perkara tadi. Ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kepada kita dengan jalan sunat tadi. Itu satu. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, di mana kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa, kana yad'u fi shalah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada ketika sembahyang, yakni pada ketika tasyahud akhir tadi, dengan doanya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ditambahkan satu lagi. Mana hak tadi Nabi doa, tambah lagi satu laginya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Yang bermaksud, ya Allah, lindungilah aku daripada perbuatan dosa dan lindungilah aku daripada berhutang. Nabi ajar doa ni. Ini doa yang disebut oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yang Nabi baca doa tersebut. Kemudian riwayat yang seterusnya, di mana diceritakan pula oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini di dalam kitab riwayat Imam Muslim. Adapun yang tadi, 2 hadis yang dibaca tadi, yang hadis yang pertama yang saya baca ialah riwayat Imam Muslim, riwayat yang kedua Imam Bukhari, ini riwayat yang ketiga di antaranya. Begitu juga daripada kitab Imam Muslim, yang mana yang diceritakan hadis tersebut daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang mana katanya, summa yakunu min akhiri, maknanya kemudian dibaca di antara tasyahud, summa yakunu min akhiri ma yaqulu baina tasyahudi wa taslim, dibaca di antara bacaan tasyahud dan sebelum daripada memberi salam, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini ada di dalam kitab kita. Jadi hadis ni daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ni itu hadis yang satu lagi. Hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bermakna di sini, di dalam kitab kita, doa yang disebut di dalam kitab kita ini
hadis yang telah doa yang telah digabungkan daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Sayyidina Abu Bakar doa tu. Doa hak selepas daripada tasyahud akhir ni, sebelum daripada salam, banyak. Di antaranya doa hak diajar oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratum min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, inni zalamtu, sesungguhnya aku ni telah menzalimi diriku akan sebagai kezaliman yang banyak. Oh, banyak aku buat dosa, hai Allah. Ini doa yang diajak oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Maka tidak adalah yang boleh mengampuni melainkan engkau, ya Allah. Faghfirli, maka oleh yang demikian ampunilah aku, ya Allah, maghfiratan min indik, dengan kerahmatan daripadamu, ya Allah. Warhamni, kasihanilah aku, hai Tuhanku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau ialah yang maha pengampun lagi yang maha kasih sayang. Itu doa yang diajar oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa hadis-hadis yang disebut. Maka ikutlah dengan doa apa sekalipun kita boleh baca di sana. Baca amalkan doa ni kerana sangat-sangat maknanya yang sangat-sangat keperluan kepada diri kita. Di antaranya disebut di dalam kitab ni. Ada orang ni, ni orang kampung duk mengaji kitab Muniyatul Musolli, dia buat amal sepenuhnya yang terdapat di dalam kitab kita ni. Baca ni. Mana di antaranya, Allahumma ighfirli, hei Tuhanku, ighfirli, ampunkanlah akan dikau, ampunlah engkau akan daku, ampunlah aku, hei Tuhanku. Mu ampunlah dosa-dosaku, hei Allah. Dosa mu ampun tu, ma qaddamtu, dengan dosa sama ada dosa tu ma qaddamtu, barang yang dosa yang ma qaddamtu maknanya barang yang qaddam tu maknanya barang yang terdahulu. Ini daripada dosa-dosa hak aku buat hak sebelum-sebelum ni, atau maksud atau barang yang terdahulu, yang ini daripada dosa-dosa yang terdahulu hak aku telah lakukan, engkau ampunkanlah, ya Allah. Wa ma akhartu, dan dosa-dosa yang terkemudian, yakni dosa-dosa yang lagi akan dilakukan sekiranya ada, engkau ampunkanlah, ya Allah. Wa ma asrartu, dan dosa-dosa, ma tu barang di sini kena kepada dosa lah. Wa ma asrartu, dan dosa-dosa yang tersembunyi, yang aku buat secara tersembunyi, yang aku buat secara sembunyi, maknanya orang tak nampak aku buat dosa, mu apalah, ya Allah. Wa ma a'lantu, dan dosa-dosa yang aku buat secara nyata, di hadapan orang-orang tengok dosa aku buat, mu ampunlah, ya Allah. Wa ma asraftu, dan dosa-dosa yang terlampau, ini dosa-dosa yang secara terlanjur aku buat, dalam keadaan tak sedar aku buat, mu ampunlah, ya Allah. Wa ma anta a'lamu bihi minni, sesungguhnya maknanya engkaulah yang mengetahui daripada segala-galanya daripada diriku, hai Tuhanku. Antal muqaddimu wa antal muakhir, engkaulah, ya Allah, yang terdahulu, engkaulah, ya Allah, yang memperlewatkan, engkaulah, ya Allah, yang mendahulukan, engkaulah, ya Allah, yang memperlewatkan, mendahulukan kita dengan kematian, yang memperlewatkan kita dengan kematian. Itu semuanya kekuasaan Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, ya Allah. Allahumma inni, sambung dengan riwayat yang lain pula. Allahumma inni, hei Tuhanku, inni a'udzubika, sesungguhnya aku minta berlindung dengan engkau, ya Allah, min azabil qabri, daripada azab neraka. Kemudian ada satu lagi, wa min azabil jahannam, daripada azab api neraka. Minta berlindung, ya Allah, menjauhilah aku daripada azab kubur. Adanya azab kubur dalam kubur kelak.
Mujauhilah aku. Melindungilah aku daripada terkena azab kubur ni. Melindungilah aku daripada terkena azab neraka. Wa fitnatil mahya wal mamat. Dan engkau lindungilah ya Allah akan daku ni daripada fitnah kehidupan. Apa fitnah kehidupan? Daripada lalai kita ingat kepada Allah, duk ikut hawa nafsu, duk lalai dengan kehidupan dunia sehingga kita lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa kepada ingat kepada Allah, melindunglah ya Allah. Wal mamat, dan daripada fitnah kematian. Daripada fitnah hidup kita minta berlindung kepada Allah daripada fitnah kematian. Apa fitnah kematian kata ulama? Iaitulah ketika mana kita hampir kepada kematian. Kerana kita mana kita hampir kepada kematian, akan ada godaan-godaan syaitan. Kita nak mati dalam landasan apa pada ketika itu? Kau lindungilah aku ya Allah daripada godaan-godaan syaitan, hasutan syaitan pada ketika itu. Melindung ya Allah. Wa min fitnatil masihid dajjal. Hei Tuhanku, engkau lindungilah aku daripada fitnah dajjal. Daripada fitnah dajjal, melindungilah aku, hei Tuhanku. Daripada fitnah dajjal. Al-masihid dajjal. Al-masih maknanya menyapu. Digelarkan ad-dajjal ni dengan al-masih kerana ad-dajjal ni kata ulama digelar dengan al-masih kepada ad-dajjal li'anna khaira musiha minhu. Kerana dajjal ni akan menghilangkan, akan menyapu segala kejahatan. Jahat semati. Tu dajjal. Kata ulama digelar juga al-masih kerana dia tidak ada kecantikan pada dia, disapukan kecantikan kepada dia, huduh dia ni. Tu ad-dajjal. Kata setengah ulama digelarkan lagi ad-dajjal ni dengan al-masih kerana maknanya kerana matanya buta sebelah. Disapukan matanya apa ni, buta sebelah, tak boleh nampak sebelah lagi berselapu, tak nampak juga, nampak sikit-sikit je. Ni al-dajjal. Itu digelar dengan al-masih. Itu di antara sebab-sebab kata ulama digelar ad-dajjal ini dengan al-masih. Adapun ad-dajjal itu sendiri maksudnya yang kuat kencing orang. Itu dajjal. Yang kuat menipu orang, kaki lipat, kaki tipu. Itu panggil dajjal. Kita ada tu kaki lipat, kaki tipu ni ad-dajjal. Ad-dajjal pada zaman kita. Tapi ad-dajjal tu maksudnya orang yang kaki menipu, orang yang terlampau menipu, orang yang sangat-sangat menipu. Itu panggil ad-dajjal. Digelar pula ad-dajjal itu dengan al-masih. Berbeza dengan Nabi Isa alaihi salam. Isa bin Maryam, al-masih Isa ibn Maryam. Digelar juga al-masih, tapi berbeza. Al-masih digelar kepada Nabi Isa dengan al-masih yang digelar kepada dajjal ini lain. Al-masih digelar oleh kepada Nabi Isa, al-masih di sana dengan maksudnya apabila Nabi Isa menyapu pada manusia, pada umat dia pada ketika tersebut, akan kulit-kulit, akan tempat-tempat yang ada penyakit, maka akan hilang penyakit tersebut. Apabila Nabi Musa menyapu pada orang yang telah mati, akan hidup kembali. Ini ialah al-masih Isa bin Maryam. Itu lain dengan al-masih yang digelar kepada dajjal tadi. Itu al-masih. Baik. Atau kita minta kepada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah maknanya lindungilah kita daripada fitnah dajjal. Ya muqallibal qulub, hei Tuhanku yang memperbalik-balikkan akan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah akan hatiku, hei Tuhanku, ala dinik, di atas agama engkau. Ini agama Islam, akidah yang sahih. Itu doa kita di dalam tasyahud akhir sebelum daripada memberi salam. Itu sunat ayah di sana. Amalkan doa ni. Amalkan doa ni yang sangat-sangat keperluan untuk diri kita masing-masing. Habis kat situ. Dan setengah daripada sunat ab'ad lagi. Dan sunat hay'ah.
Dan setengah daripada sunat hai'ah lagi, ialah duduk pada tasyahud akhir. Duduk pada tasyahud akhir tu, hal keadaan duduk tu, duduk tawarruk. Hal keadaan duduk tu ialah duduk tawarruk. Jadi duduk tawarruk ni lah sunat hai'ah. Adapun diri duduk pada tasyahud akhir, diri perbuatan duduk kita tu, hak tu rukun. Rukun. Tu. Adapun tata cara kelakuan duduk kita pada tasyahud akhir tu, tu sunat hai'ah. Maka duduk pada tasyahud akhir ni ialah duduk hal keadaan duduk tu tawarruk. Duduk tawarruk. Macam mana we duduk tawarruk ni? Ni sunat hai'ah. Duduk pada ketika mana kita baca tasyahud akhir tu ialah duduk tawarruk. Jadi duduk tawarruk ni ketika mana ialah yang selepas daripada kita selesai baca tasyahud akhir dan juga doa pada tasyahud akhir tu ialah selepasnya salam dah. Maka ketika itulah sunat hai'ah kita duduk dengan kelakuan duduk tawarruk. Adapun kita sedang baca tasyahud akhir, akan tetapi ada kelakuan yang lagi kita nak buat ni ialah bukan salam. Contoh, sujud sahwi. Ataupun kita ni makmum yang masbuk. Kita duduk tasyahud ni kerana mutaba'ah imam. Kita bukan rakaat kita sebenarnya. Tapi duduk tasyahud akhir ni ialah duduk kerana ikut imam. Maka kita ada tambah rakaat. Maka bukan salam selepas tu. Ketika itu, duduknya bukan duduk tawarruk. Nak hasil fadilat kelebihan sunat hai'ah, duduk iftirash pada ketika itu. Hasilnya, duduk tawarruk ni, sunat hai'ah kelakuannya pada ketika mana selesai daripada tasyahud, bacaan tasyahud dan selawat tu, hak rukun tu. Kemudian lepas daripada tu, ialah salam. Kalau selepas daripada tu bukan salam lagi, tak sunat kita duduk tawarruk. Hak sunatnya duduk iftirash. Tak sunat duduk tawarruk ketika tu. Sunat duduk iftirash. Contohnya ada sujud sahwi nanti. Maka duduk hak ni kita baca tahiyat akhir. Tapi duduk bukan tawarruk, duduk iftirash. Kerana apa? Selepas ni bukan salam. Kita nak sujud sahwi. Sujud sahwi lepas daripada tasyahud akhir baca, kita pun sujud kali yang pertama. Bangun, duduk antara dua sujud kali yang kedua, kemudian kali yang seterusnya bangun daripada sujud yang kedua itu barulah duduk tawarruk. Kerana lepas daripada tu kita nak beri salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun hak sebelum tu duduk iftirash, bukan tawarruk. Kerana apa? Kerana duduk tawarruk ni tertentu kepada duduk yang baca tasyahud akhir yang selepasnya ialah salam. Tidak ada dah perbuatan yang lain. Faham? Itu sunat hai'ah kita duduk tawarruk. Apa duduk tawarruk? Baca baik-baik. Duduk tawarruk. Duduk turi ke? Duduk macam mana nak baca macam mana? Salah. Duduk tawarruk. Gitu. Iaitu duduk tawarruk ni. Iaitulah duduk atas dua punggungnya, punggung seseorang. Duduk yang mana punggung kita berada pada lantai. Itu maksud duduk atas dua punggung. Duduk atas dua punggung dengan maknanya alasnya ialah lantai. Alasnya ialah lantai di bawah. Itulah. Itu duduk tawarruk namanya. Iaitu duduk atas dua punggungnya. Ini dua papan punggungnya. Ini atas lantai. Dan dikeluarkan. Yani hal keadaan. Padahal gitu. Padahal dikeluarkan. Padahal dihulurkan. Dikeluarkan. Dihulurkan. Dijulurkan. Dihulur keluar. Dibuat tubik. Kaki akan kaki. Dikeluarkan akan kaki kiri. Kita keluarkan kaki kiri, hulurkan kaki kiri, lunjurkan kaki kiri ini di bawah betis kanannya, kanan seseorang. Duduk punggung kita atas lantai. Dengan kata lain, duduk atas dua papan punggung. Kemudian, kaki kiri kita
posisi dia berada di bawah betis kanan. Cuba kita buatlah. Kaki kiri. Kaki kiri tu, dia duduk di bawah betis kanan kita. Di bawah betis kanan kita. Bermakna, betis kanan ni sebagai alas. Di bawah dianya, dialaskan dengan kaki kiri. Diletakkan kaki kiri kita di bawah betis kanan kita. Itulah kelakuan duduk tawarruk. Kemudian, kaki kanan itu pula, maknanya tapak kaki kanan itu pula diperdirikan, diperbetulkan dan dilipatkan pula perut-perut jari kita tadi tu. Dilipatkan sedikit. Kadar kemampuan kita agar ianya juga menghadap ke arah kiblat. Itulah kelakuan duduk tawarruk. Dapat pahala. Dapat pahala. Habis itu. Dan pada tasyahud awal, titik situ tu, baca baik. Tidak kalau baca sambung, tak kena. Titik situ. Ni hak lain pula ni. Dan pada tasyahud awal, yakni dan setengah daripada sunat hai'ah lagi, gitu. Ialah duduk pada tasyahud awal 1 dan duduk antara 2 sujud 2 dan duduk istirahah 3. Tiga-tiga ni duduk macam mana sunat hai'ahnya? Duduk iftirash. Duduk dengan kelakuannya iftirash pada ketiga-tiga. Adapun pada tahiyat akhir yang selepasnya ialah salam kelakuannya, ketika itu sunat kita duduk tawarruk. Adapun pada tasyahud awal ataupun duduk antara 2 sujud ataupun duduk istirahah. Mana duduk istirahah? Hak duduk hak lepas daripada kita sujud kali yang kedua, nak bangkit pada rakaat yang keseterusnya, ketika tu di celah-celahnya kita duduk, namanya duduk istirahah. Yang mana duduk istirahah ni pun sunat. Kemudian kelakuan duduk istirahah ni juga duduk iftirash. Jadi pada ketika 3 duduk ni, kelakuan duduk pada tasyahud awal, duduk antara 2 sujud. Kalau kita baca Rabbi firli warhamni tu, wajburni tu, duduk istirahah, duduk sekejap. Ketika itu kelakuannya sunat hai'ah dengan cara kita duduk iftirash. Nampak tu? Duduk iftirash pada ketika itu. Begitu jugalah pada bacaan hak kita sebut tadi, tahiyat akhir, tapi kelakuan selepasnya bukan salam. Ketika itu pun duduk iftirash. Macam mana duduk iftirash? Iaitu duduk iftirash ni, iaitulah duduk atas tapak kaki kirinya, kiri seseorang. Kita duduk atas tapak kaki kiri. Punggung kita tu, duduk dia atas tapak kaki kiri. Kiri seseorang. Kemudian, padahal, dan wawal hal depan. Dan padahal, punggung kita berada pada tapak kaki kiri, dan mendirikan, yakni padahal mendirikan kaki kanan seseorang. Kita memperbetulkan kaki kanannya kanan kita tadi. Kita betul kaki kanan kita. Punggung berada pada tapak kaki yang kiri. Punggung kita. Kaki kanan macam mana? Kaki kanan berdirikan dan melunjurkan sedikit, maknanya di perut ibu kaki kita tu. Masing-masing perut dia tu kita memperlunjurkan ke arah kiblat. Ini ialah namanya duduk iftirash. Itu namanya duduk iftirash. Berbeza dengan duduk tawarruk tadi. Duduk tawarruk duduk di atas papan punggung, yakni di atas lantai kita tu, tempat kita duduk tu lah. Maknanya punggung tu bukan duduk di atas kaki, tidak. Ada pun duduk iftirash, punggung kita berada pada kaki kiri kita, pada atas tapak kaki kiri kita, dan kaki kanan kita memperdirikan. Itu namanya duduk iftirash. Jangan kita lunjurkan macam tu kaki kita. Tak dapatlah hasil fadilat kelebihan tu. Kelebihan duduk iftirash ni. Duduk iftirash, punggung atas tapak kaki kiri, hak kanan berdirikan.
Bukan duduk atas dua-dua tapak kaki, di atas dua-dua tapak kaki kita. Macam tu contohnya. Bukan duduk atas tu dua-dua. Dah. Tu tak hasil lah kelebihannya. Ni duduk iftirash. Habis. Itu sunat hay'ah. Dan setengahnya lagi daripada sunat-sunat hay'ah. Banyak sunat hay'ah ni. Dan setengahnya lagi daripada sunat-sunat hay'ah itu sunat menggenggamkan. Sunat kita kepal. Genggam. Ini genggam. Genggam maknanya kita rapatkan semua. Genggam tu asalnya genggamnya. Gitulah. Sunat menggenggamkan anak jari tangan kanan. Sunat kita genggam tu bila? Tak kala menghantar. Ketika mana kita menghantar, kita meletakkan yakni tangan kita tu pada lutut kanan. Ni sunat lagi. Ni dia nak cerita tentang kelakuan hak duduk tu. Yang mana sunat lagi duduk tu, ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Cari tangan ni macam mana pula? Ni sunat hay'ah yang lain pula. Hak kaki dia telah bicara, hak tangan pula macam mana pula? Jadi sunat hay'ahnya kita genggamkan. Kepal kita panggil, genggam tangan kita, anak jari tangan hak kanan, hak sebelah kanan. Hak sebelah kanan kita kepal bila tak kala kita meletakkan. Kita meletakkan pada lutut kanan kita. Kita kepal. Macam mana kepal? Nanti ni. Ni kaifiat kepal. Dan kaifiat cara kepal. Dia bagi tahu secara umum dulu. Hak kanan, kepal. Tangan kanan, kepal. Letak, genggam. Letak pada lutut kanan. Hak kiri pula, tangan kiri macam mana pula? Hak kiri pula. Dan dihantarkan jari kiri. Dihantarkan akan jari kiri pula di atas, yakni diletakkan di atas paha kirinya, kiri seseorang. Letak di atas paha kiri tu, hal keadaan berbetulan sama anak jarinya, anak jari hak kiri ni pada kepala lututnya, lutut seseorang, yakni lutut yang kiri bagi seseorang. Jadi hak kanan kita genggam ketika mana situasi kita duduk. Kemudian hak kiri pula kita letak atas paha, tangan kita letak atas paha. Hal keadaan letak atas paha tu berbetulan anak jari kita ni, berbetulan sama betul dengan kepala lutut kiri. Sama betul dengan kepala lutut kiri kita. Maknanya lutut di bawah, jari kita tu sama. Tu jari kita tu maknanya berbetulan sama. Bermakna jangan kita pegang kepala lutut. Ada apa semayang macam tu? Iyalah sah semayang kita, tapi tak sempurna pegang kepala lutut. Naknya kita letak atas paha. Jari kita itu, jari kaki hak kiri, jari tangan hak kiri di mana berbetulan dengan lutut kita. Berbetulan dengan lutut hak kiri kita. Ni tangan hak kiri kita ni berbetulan dengan lutut yang kiri kita. Sama tu tak perlu ukur dengan pembaris, tak perlu ukur, tapi kira-kira sahaja. Jangan letak tu maknanya tangan kita tadi kita letak atas paha tu atas sangat. Jangan. Tak hasil pahala. Ni benda pahala berlaku ni. Senang saja. Letak di atas paha yang berbetulan dengan lutut kita. Jangan pegang lutut. Tu tak hasil pahala. Tu tata cara kita nak pegang tadi pula. Jadi, kita genggam tangan kita hak kanan, kita genggam dia. Kemudian hak kiri kita letak di atas paha kiri kita. Di atas paha kiri yang mana jari tu berbetulan dengan kepala lutut. Hak ni kepada, naknya pada. Ke ni la'ala sawa, zahirnya tiadalah. Pada kedua tasyahud, keadaan tata cara kita letak tangan tadi, tangan kanan genggam, tangan kiri letak di atas paha kiri yang berbetulan segala jari kita tu dengan lutut kiri tu pada kedua-dua tasyahud. Sama ada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, begitulah tata cara kelakuan kedudukan
tangan kita kanan genggam, hak kiri letak atas paha kiri, hal keadaan berbetulan anak jari dengan lutut kiri kita. Itu kelakuan dia pada kedua-dua tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Habis. Jadi genggam-genggam anak jari tu macam mana weh hak tangan kanan tu? Ini dia nak cerita. Dan kaifiat menggenggamkan anak jari tangan kanan tadi tu. Caranya ialah menggenggamkan tangan kanan itu. Kita menggenggamkan tangan kanan itu, kepala tangan kanan tu 3 jari. 3 jari je. Kita genggamnya. Kita genggamnya 3 jari je. Dua lagi. Dan dilepaskan. Ni hak ketika mana duduk hak tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Ada pun duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Duduk hak iftirash ketika mana kita duduk istirahah. Hak tu tangan dua-dua. Betul. Sama dengan hak kiri. Maknanya begitu. Tak perlu genggam. Hak sebelah lagi. Hak ni hak kata genggam-genggam ni ialah ketentuan bagi duduk hak tawarruk yang tasyahud akhir dan duduk iftirash yang tasyahud awal. Gitu maksud dia. Jadi cara genggam tangan kanan tu ialah kita menggenggamkan tangan kanan itu 3 jari. Jadi 2 lagi, telunjuk dengan ibu jari macam mana? Hak 3 jari, jari 1, 2, 3, hak ni kita genggam kepala. 2 lagi, iaitulah telunjuk dan juga 2 ibu jari kita ni. Dan dilepaskan telunjuk. Kita menghunjurkan dia. Telunjuk ni, jari telunjuk ni menghunjurkan. Hak ni kita kepal. Hak ni menghunjurkan. Lepaskan dia. Jangan kepal. Lepaskan dia. Itu maksudnya. Dan ditaruh. Kemudian dah kita hak ni, hak jari kita ni, telunjuk kita ni, kita lepaskan dia. Hunjurkan dia. Kemudian ibu jari tinggal. Dan ditaruh ibu jarinya, ibu tangannya, yakni ibu jari bagi tangannya, tangan seseorang itu taruh mana, letak kat mana? Di sisi, yakni di tepi telunjuknya, telunjuk seseorang letak tepi. Letak tepi. Jadi letak tepi ni. Letak tepi, letak ibu jari ni ada beberapa kaifiat. Yang pertama, letak di tepi. Satu, dalam kitab kita ni. Yang kedua, letak di bawah. Boleh juga, letak di bawah. Letak di bawah ni pula sama ada buka sedikit. Dia akan jadi terbuka macam tu. Ataupun rapatkan. Boleh juga. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Yang mana, hak ni letak bawah kita. Tak naik lagi. Nanti hak naik ni. Hak ni begitu keadaan kita letak tangan tadi. Tu maksudnya. Habis kat situ. Baik. Dan sunat. Ini sunat lagi. Sunat hai'ah lagi je. Dan sunat, yang ini setengah daripada sunat hai'ah laginya. Sunat mengangkatkan telunjuk. Sunat kita angkat telunjuk. Tadi kita lunjurkan biasa je. Kita letak macam tu je. Sunat laginya kita mengangkat telunjuk. Bila kata sunat mengangkat telunjuk ni? Tak kala, yakni semasa mengata, yakni oleh musalli, oleh orang yang sembahyang tu, dia kata apa? Illallah. Ketika mana dia nak isbatkan hanya Allah. Bila? Pada asyhadu alla ilaha illallah. Sama ada pada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Jadi, tangan kita asalnya lunjur biasa je. Kemudian, ketika mana kita baca asyhadu alla ilaha illallah. Ketika mana kita illallah, kita pun buat macam tu. Kita angkat illallah. Kekalkan dia. Kekalkan setelah kita baca illallah. Kekalkan dia sehinggalah akhir innaka hamidum majid. Dan juga kita baca doa yang telah kita sebutkan tadi. Kalau tasyahud awal, setelah mana kita baca habis hak sunat pada tasyahud awal tu. Selesai situ, naik, barulah kita bangkit, katakan. Jadi di sana tempat baru kita angkat. Ini sunat hai'ah. Illallah. Apa ni? Isyarat kepada tauhid, kita mengesahkan
Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita mengisyaratkan Allah satu. Hati kita iktikad Allah satu. Mata kita pula pada ketika itu sunat kita tengok pada tangan ketika mana illallah. Ketika illallah kita tengok pada tangan sekejap. Kemudian tengok pada tempat sujud. Asalnya tengok tempat sujud. Kemudian tengok pada telunjuk kita. Kemudian tengok balik pada tempat sujud. Atau mata isyarat Allah Ta'ala satu. Mulut kita sebut hanya Allah illallah. Jadi tempat isyarat kat sana. Mulut sebut, tangan kata, mata lihat, hati kita iktikad Allah sahaja yang satu. Itu sunat kat situ. Jadi masalah angkat tangan ni, ini perkara khilafiyah juga. Kata setengah mazhab yang lain, bukan mazhab kita, sunat angkat tangan ni, iaitulah sunat telunjuk tu diangkat, iaitulah pada ketika mana disebut lafzul jalalah. At-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ketika mana ada Allah, lafaz Allah, ketika itu diangkat. Ada pihak pusing, Masya Allah, tabarakallah. Mari di mana entah, wallahu a'lam. Akan tetapi kita nak sebut di sini ada khilaf. Cara tadi tu ada khilaf. Ada setengah kata akak daripada awal lagi. Kata setengah, tapi mazhab kita tak. Illallah. Illallah. Itu mazhab kita. Baik, habis kat situ. Dan akhir sekalinya, dan sunat mengangkat telunjuk tak kala mengata illallah pada asyhadu an la ilaha illallah tadi. Dan makruh menggerak-gerakkan dia. Ada pun bergerak tu. Hak tu makruh buat kerjaan macam tu di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Tak kena buat. Kalau kosak bermain-main, hak tu bawa kepada batal. Ada pun gerak mazhab kita makruh. Makruh mazhab kita. Tapi kalau kosak nak main, batal. Habis kat situ. Itulah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.